Benda tu lah yang boleh menjatuhkan satu-satu pasukan tu dengan cepat. Dalam video yang lepas, kita dah membincangkan tentang penswastaan yang gagal dimuktamadkan oleh pasukan Kedah. So, dalam video ni, tak ada kena-mengena pun tentang benda tu. Dalam bola sepak dekat Malaysia ni, kalau anda nak tahu, sebenarnya ada banyak pasukan gergasi. Which mean bila aku kata pasukan gergasi tu, mestilah pasukan tu banyak memenangi kejuaraan ke, banyak kali masuk final ke, ataupun performance team dia pada waktu tu memang power gila-gila lah. Dan kalau anda semua nak tahu, selepas Liga Super kita ni di-rebrandkan balik sebagai Liga Super pada tahun 2004, sebelum zaman Kelantan, Selangor, Kedah dan lah ni JDT lah yang jadi kuasa besar kat Liga Malaysia kita ni. Sebenarnya ada satu lagi pasukan yang mana aku rasa kalau aku sebut nama dia, mungkin ada yang tak percaya. Dulu dia adalah salah satu pasukan yang cukup digeruni di Malaysia ni oleh pasukan-pasukan lain. Kalau anda semua tahu, pasukan manakah yang aku maksudkan tu? Pasukan tu adalah pasukan yang diberi gelaran Giant Killer ataupun lebih dikenali sebagai Perlis FA. Mesti ada yang tak percaya kan? Mari aku ceritakan. Kebangkitan bola sepak Perlis ni, dia bermula pada tahun 2003. Yang mana pada waktu tu, dia dianggap sebagai pasukan underdog. Tapi last kali, mereka berjaya ke pentas final dalam saingan Piala FA bersama-sama dengan Negeri Sembilan. Walaupun dalam game tu last kali mereka kalah dengan Jaringan 2-1, tapi pengalaman yang mereka dapat pada waktu tu lah yang menjadikan mereka sebagai salah satu gergasi bola sepak pada tahun-tahun lepas tu. Kita tengok sikit lah player-player yang power yang ada dalam pasukan Perlis ni pada waktu tu. Antara dia Yusri Cetlah, Zainuddin Arifin, Manzur Azwira, dan dua orang striker import sensasi mereka pada waktu tu, Zakaria dengan Filimon. Time ni striker import mereka ni memang mimpi ngeri lah bagi pasukan lawan. Pada 2004, Perlis mula membuka kabinet kejuaraan mereka dengan mereka menjuarai Piala Malaysia pada tahun tu buat pertama kali. Yang mana pada game final, mereka kalahkan pasukan Kedah dengan Jaringan 1-0. Dan pada waktu tu, dalam Liga Super, mereka berjaya menamatkan Liga di tangga yang ketiga. Tapi untuk tahun yang seterusnya pada 2005, waktu ni lah tahun kegemilangan bagi pasukan Giant Killer ni, yang mana mereka tambah satu lagi koleksi piala dengan menjuarai Liga Super buat kali yang pertama pada tahun tu. Tak cukup dengan tu, tahun yang sama juga, sekali lagi mereka berjaya ke final Piala Malaysia. Cuma sayangnya, mereka tak dapat nak mempertahankan piala tu dekat Bumi Indra Kayangan sebab mereka kalah dengan pasukan Selangor dengan Jaringan 3-0. Tapi semangat mereka ni untuk bawa balik piala tu tak berhenti kat situ ya. Bukti dia pada tahun seterusnya, pada 2006, sekali lagi mereka berjaya ke final Piala Malaysia. Dan kali ni buat kali yang kedua mereka menjuarai Piala Malaysia lepas 3 tahun berturut-turut mereka masuk ke final. Dan last kali kalau hampa nak tahu kedudukan yang terbaik mereka dalam Liga Super adalah pada tahun 2009. Yang mana mereka merangkul gelaran naik juara Liga Super pada tahun tu. Lepas pada tu, apa jadi dekat pasukan Perlis ni? 2 tahun seterusnya tu, inilah bermulanya zaman kejatuhan pasukan Perlis. Yang mana prestasi mereka mula merosot dan pada tahun 2011, mereka jatuh ke Liga Perdana. Dan yang paling teruk kalau anda nak tahu, mereka pernah jatuh ke Liga FAM sebanyak 2 kali pada tahun 2018 dan 2015. Kita balik 2015 dan 2018. Mesti ada yang tertanya-tanya kan, lepas pada tu mereka ni tak ada buat comeback ke? Sebenarnya pada tahun 2016 dan 2019 mereka pernah cuba untuk buat comeback. Bagi tahun 2016, mereka ada sign beberapa nama besar player dan jurulatih. Antara dia Dola Saleh, Sumareh, Obina, Saiful Amar dan ramai lagi lah. Sampaikan orang anggap mereka ni walaupun bermain di Liga Premier, tapi mereka bentuk pasukan tu macam bermain di Liga Super. Tapi mereka lupa, player-player yang nama besar ni, dia main dengan gaji yang mahal lah. Dan at the end, pasukan Perlis ni pada tahun tu tak ke mana pun juga. Mereka duduk di tangga yang ke-6 dalam Liga Perdana. Dan comeback yang mereka cuba buat pada tahun 2019, aku rasa yang tu satu Malaysia pun tahu kot. Dan sekali ending dia macam mana. Tak ada nak start Liga lagi, dah kena tarik diri. Start daripada situlah pasukan Perlis ni menghadapi masalah yang sama dengan pasukan-pasukan lain yang ada dalam Malaysia ni. Masalah apa?
Apa lagi kalau bukan kewangan? Kecuali JDT. Kalau aku tak sebut JDT lagi, ada je yang nak hentam. As a conclusion dia dekat sini, bagi pendapat aku, apa yang jadi dekat pasukan Perlis ni adalah cara mereka manage pasukan dan keuangan pasukan tu yang menyebabkan mereka jatuh macam hari ni. Nak build satu-satu team tu bukan boleh dengan jangka masa yang pendek dan bukan dengan cara kutip semua star player letak dalam satu pasukan tanpa memikirkan keuangan pasukan. Mampu ke tak mampu nak sara player-player ni. Itu yang paling penting. Benda tu lah yang boleh menjatuhkan satu-satu pasukan tu dengan cepat. Tapi tu pendapat aku lah. Kalau pendapat orang lain, aku tak tahulah macam mana. So bagi anda yang menonton ni, anda rasa apakah punca sampai ke hari ni Perlis tak boleh nak buat comeback lagi? Anda boleh komen kat bawah. Rasa pelik pula anda-anda ni. Jadi itu saja video untuk kali ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.